Salam sejahtera diucapkan kepada para pendengar yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri sesi forum kami. Nama saya Chan Xiaojing selaku pengerusi bagi sesi forum ini. Ahli panel saya yang diberi nama Chiu Jiawei. Salam sejahtera semua, nama saya Chiu Jiawei. Dan Muhammad Nazahan Haikal bin Hernati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazahan Haikal bin Hernati. Pada hari yang mulia ini, kami akan membincangkan topik proses penerbitan ayat. Menurut Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, proses penerbitan ayat dikategorikan kepada 3 jenis, yaitu proses pengguguran, proses penyusunan semula, dan proses peluasan. Seterusnya, saya menyerahkan kepada ahli panel Muhammad Nazahan. Terima kasih kepada saudari Xiaojing. Okay, saya akan meneruskan dengan proses pengguguran ayat. Okay. Proses pengguguran ayat ialah proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat yang menyebabkan pengguguran unsur-unsur tertentu pada binaan ayat. Unsur yang digugurkan juga tidak akan lagi wujud dalam ayat pada peringkat yang terakhir pembinaan ayat. Okay. Terdapat 4 proses dalam pengguguran ayat, iaitu yang pertama, pengguguran frasa nama sebagai subjek. Yang kedua, pengguguran frasa predikat. Yang ketiga, pengguguran frasa nama yang melalui frasa adjektif. Dan yang terakhir ialah pengguguran kata nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama. Okey. Yang pertama ialah pengguguran frasa nama sebagai subjek. Proses pengguguran frasa nama sebagai subjek terbahagi kepada 2 jenis, iaitu pengguguran subjek sebagai kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah dan juga pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Okey, sebagai contoh yang pertama ialah awak silakan masuk. Bila berlakunya pengguguran subjek iaitu kata ganti nama diri kedua itu, dia hanya akan tinggal silakan masuk. Tapi ia masih membawa maksud yang sama. Okay, dan contoh kedua ialah kalian tolong beratur dengan lurus. Okay. Bila digugurkan perkataan kalian tu sebagai kata ganti nama diri kedua, dia akan tinggal tolong beratur dengan lurus saja. Dan masih membawa maksud yang sama, iaitu beratur dengan lurus. Okay. Yang kedua ialah pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Okay, sebagai contoh, Yahya sangat kacak. Dan ayat kedua ialah Yahya sangat lemah lembut. Jadi bila digugurkan subjek yang sama, iaitu Yahya dan subjek, dia hanya akan tinggal Yahya sangat kacak dan lemah lembut. Jadi bila berlaku pengguguran subjek yang serupa, dia hanya akan tinggal satu subjek sebagai ayat terakhir. Dan contoh kedua ialah Asif seorang yang rajin. Dan ayat kedua ialah Asif seorang yang berdisiplin. Dan bila digugurkan subjek yang serupa, iaitu Asif, dia akan tinggal Asif seorang yang rajin dan berdisiplin. Terusnya ialah pengguguran frasa predikat. Pengguguran frasa predikat juga terdiri daripada 2 bahagian, iaitu pengguguran seluruh frasa predikat yang terdiri daripada 4 jenis pengguguran, iaitu frasa kerja yang serupa, frasa nama yang serupa, frasa adjektif yang serupa dan juga frasa sendi nama yang serupa. Okey. Dan yang kedua ialah pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Ia menggugurkan sebahagian daripada frasa predikat saja, iaitu perkataan oleh yang disusuli dengan frasa nama dalam ayat pasif, kata bantu yang serupa, frasa nama sebagai objek yang serupa dan frasa nama sebagai objek selepas kata kerja yang membawa makna adjektif. Okey, teruskan dengan pengguguran seluruh frasa predikat tadi. Pengguguran seluruh frasa predikat pula terdiri daripada 4, iaitu frasa kerja yang serupa, frasa nama yang serupa, frasa adjektif yang serupa dan juga frasa sendi nama yang serupa. Kita pergi kepada frasa kerja yang serupa terlebih dahulu. Okey. Jika lihat dalam contoh ayatnya ialah Rafiq sedang belajar. Dan ayat kedua ialah Nakiu sedang belajar. Jadi dalam ayat ini,
frasa kerja yang serupa ialah sedang belajar. Belajar merupakan satu kata kerja. Jadi, apabila digugurkan di proses yang pertama, dia akan ditambah dengan perkataan dan, dia akan jadi Rafiq sedang belajar dan Nakiu sedang belajar. Dan bila di proses akhir, dia akan hanya tinggal Rafiq dan Nakiu sedang belajar. Jadi sedang belajar di salah satu subjek, iaitu Rafiq, akan digugurkan dan hanya tinggal sedang belajar daripada subjek Nakiu saja. Okey. Dan yang kedua ialah frasa nama yang serupa. Frasa nama yang serupa, jika dilihat dalam contoh tu, Izhar bakal guru. Dan ayat kedua ialah Muaz bakal guru. Bakal guru merupakan frasa nama kepada Izhar dan juga Muaz. Okey. Bila masuk di proses kedua, dia akan jadi Izhar bakal guru dan Muaz bakal guru. Ditambahkan perkataan dan itu. Dan di proses akhir, dia akan gugurkan satu frasa nama yang sama, iaitu bakal guru. Dan akan jadi Izhar dan Muaz bakal guru. Itu saja perkataan yang tinggal. Okay, dan yang ketiga ialah frasa adjektif yang serupa. Jika dilihat dalam ayat, Jia Wei sangat rajin. Itu ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua ialah Xiao Jing sangat rajin. Dan apabila masuk ke proses kedua dan ditambah dengan perkataan dan, dia akan jadi Jia Wei sangat rajin dan Xiao Jing sangat rajin. Jadi apabila di proses akhir, selepas digugurkan satu frasa adjektif yang serupa itu, dia akan tinggal Jia Wei dan Xiao Jing sangat rajin. Itu akan jadi ayat terakhir dia bila berlakunya pengguguran frasa adjektif yang serupa itu. Dan yang keempat ialah frasa sendi nama yang serupa. Okay. Frasa kalau diikutkan pada contoh, frasa sendi nama dalam ayat ini ialah untuk Atikah, untuk tumbuh kapan. Okay. Ayat pertama ialah hadiah ini untuk Atikah. Dan ayat kedua ialah bunga ini untuk Atikah. Dan apabila masuk pada proses seterusnya, ditambah dengan perkataan dan, dia akan jadi hadiah ini untuk Atikah dan bunga ini untuk Atikah. Dan apabila digugurkan satu frasa sendi nama, iaitu untuk Atikah itu, dia akan jadi hadiah dan bunga ini untuk Atikah. Okay, kita teruskan kepada yang seterusnya ialah pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Okey, yang pertama ialah perkataan oleh yang disusuli dengan frasa nama dalam ayat pasif. Okay. Jika lihat percontoh ialah kereta itu dipandu oleh Ahmad dengan laju sekali. Okay. Kalau kita lihat, kita lihat pada ayat pasif dia, dah kereta itu dipandu oleh Ahmad. Jadi apabila digugurkan oleh yang disusuli oleh frasa nama itu Ahmad, dia akan jadi kereta itu dipandu dengan laju sekali. Dia tidak menerangkan lagi siapa yang mandu, iaitu Ahmad. Kalau pada ayat awalnya ada perkataan oleh Ahmad tu, bila digugurkan oleh dan juga frasa nama tu, dia hanya akan tinggal kereta itu dipandu dengan laju sekali. Okey, yang kedua ialah kata bantu yang serupa. Ini dia tengok kata bantu ada banyak. Dia ada contoh ialah boleh. Kata bantu boleh yang digunakan. Okay. Contohnya ialah Nazhan boleh memasak untuk ayat yang pertama. Dan ayat kedua ialah Nazhan boleh menjahit. Bila masuk pada proses kedua, ditambah dengan perkataan dan, dia akan jadi Nazhan boleh memasak dan Nazhan boleh menjahit. Bila sampai ke peringkat akhir proses penguguran ini, dia akan tinggal Nazhan boleh memasak dan menjahit. Jadi satu perkataan boleh daripada predikat menjahit tu, dia akan gugurkan. Hanya akan tinggal Nazhan boleh memasak dan menjahit. Okey, dan yang ketiga ialah frasa nama yang berfungsi sebagai objek yang serupa. Maknanya frasa nama yang sama dalam dua ayat yang berbeza. Okay, lihat contoh ialah murid itu berlari-lari. Itu untuk ayat pertama, dan yang kedua ialah murid itu terjatuh. Okay. Frasa nama dalam ayat ini ialah murid itu.
Bila masuk pada proses kedua, dia akan tambah perkataan dan. Murid itu berlari-lari dan murid itu terjatuh. Dan apabila sampai ke proses akhir, dia akan gugurkan salah satu perkataan murid itu. Dia hanya akan tinggal murid itu berlari-lari lalu terjatuh. Dia tidak guna lagi perkataan dan itu. Kerana apabila digugurkan dan dia perlu bersesuaian dengan ayat. Okay. Dan yang keempat ialah frasa nama sebagai objek selepas kata kerja yang membawa makna adjektif. Maaf, kesilapan ejaan di situ. Okay. Jika lihat pada contoh ialah kejadian yang terjadi itu amat memilukan hati kami. Maknanya frasa nama yang terdapat dalam ayat ini ialah kami. Iaitu bila kita baca balik dia punya penjelasan awal tu ialah frasa nama sebagai objek selepas kata kerja yang membawa makna adjektif. Okay. Maknanya kita lihat selepas kata kerja memilukan hati kami. Memilukan tu kata kerja dan kami itu merupakan frasa nama. Jadi bila digugurkan perkataan kami itu, dia akan menjadi kejadian yang terjadi itu amat memilukan hati. Dia masih bermaksud yang sama. Okey. Terusnya ialah pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Okey. Pengguguran ini terjadi apabila dua ayat digabungkan dan ayat pertama dipancangkan ke dalam ayat kedua sebagai frasa relatif. Dan frasa nama yang serupa dan mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. Di mana frasa nama yang sama dalam satu ayat tu, dia boleh digugurkan. Dan biasanya ayat yang pertama dan ayat kedua ni dia berkait dan boleh dipancangkan. Ayat pertama dipancang dengan ayat kedua, maknanya dia boleh ada satu perkaitan. Okay, contohnya ialah motosikal itu berwarna biru. Okay, dan ayat kedua ialah motosikal itu milik saya. Dan apabila dipancangkan, motosikal yang berwarna biru itu milik saya. Dia sudah menjadi satu ayat yang lengkap. Tapi dia masih boleh digugurkan yang menjadi yang berwarna biru itu milik saya. Maaf, kesilapan ejaan lagi. Yang berwarna biru itu milik saya. Dia masih membawa maksud sama dan kebiasaannya berlaku dalam perbualan. Dalam perbualan, kita orang pertama dengan orang kedua dia bercakap dan contoh orang pertama menunjukkan mana milik saya. Jadi, mereka tahu apa yang mereka sedang cakapkan. Okay. Dan yang terakhir sekali ialah pengguguran kata nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama. Maaf, masih berlaku kesilapan di situ. Okay. Penerangan ni ialah kata nama yang terdapat dalam binaan frasa nama yang berfungsi sebagai inti kepada penerang boleh digugurkan sehingga yang tinggal hanyalah bahagian penerangan sahaja. Ini mana kata nama yang ada dalam satu binaan frasa nama tu yang berfungsi sebagai inti, dia boleh digugurkan. Okay. Contoh, ayat contohnya ialah kerjaya guru bukan sahaja perlu berhadapan dengan murid-murid. Okay. Dan apabila digugurkan perkataan kerjaya itu, dia akan jadi guru bukan sahaja perlu berhadapan dengan murid-murid. Dia masih membawa maksud yang sama tapi digugurkan salah satu daripada ayat-ayat tersebut. Okay. Saya rasa setakat itu saja pengguguran bagi proses pengguguran. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada saudara Nasihan. Seterusnya, saya Chan Xiaojing akan meneruskan proses penyusunan semula. Jadi, apakah maksud proses penyusunan semula? Menurut Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, proses penyusunan semula didefinisikan sebagai bentuk perkataan dalam ayat asal
diubah susunannya, kemudian diterbitkan semula dalam struktur ayat gramatis yang baru. Baik, sebenarnya proses penyusunan semula dibahagikan kepada 3 jenis, yaitu penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, penyusunan semula frasa nama sebagai objek, dan penyusunan semula melalui ayat songsan. Yang pertama, yaitu penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek ini boleh berlaku melalui proses transformasi pasif. Contoh ayat, Jawi mencuci longkang itu. Selepas proses transformasi ayat berlaku, contoh ayat tersebut akan dijadikan longkang itu dicuci oleh Jawi. Sudah terang lagi bersuluh, contoh ayat yang pertama adalah ayat aktif, yaitu subjek frasa nama ialah Jawi dan objeknya ialah longkang itu. Sebaliknya, contoh ayat kedua pula merupakan ayat yang telah dipasifkan, yang menyebabkan frasa nama longkang itu berfungsi sebagai objek dalam ayat aktif dikedepankan untuk menjadi subjek yang baru kepada ayat pasif. Manakala subjek asal yaitu Jawi dalam contoh ayat tersebut telah berpindah kepada kedudukan selepas kata kerja. Imbuhan kata kerja juga berubah, yaitu imbuhan awalan men digantikan dengan imbuhan awalan di. Dan kata sendi nama oleh mendahului frasa nama Jawi. Penyusunan semula menggunakan ayat aktif kepada ragam ayat pasif mudah dijelaskan melalui rajah pohon seperti yang berikut. Nazahan slide yang seterusnya. Thank you. Ayat dibahagikan kepada subjek dan predikat. Dalam subjek adalah frasa nama yaitu Jawi. Manakala untuk predikat pula adalah frasa kerja. Dalam frasa kerja telah dibahagikan kepada kata kerja dan frasa nama. Jadi, kata kerja dalam contoh ayat pertama ialah mencuci dan diikuti frasa nama yaitu longkang itu. Semasa proses transformasi pasif dijalankan, maka susunan ayat telah berubah seperti berikut. Ayat dibahagikan kepada subjek dan predikat. Subjek yaitu adalah frasa nama longkang itu, manakala predikat pula adalah frasa kerja. Dalam frasa kerja dibahagikan kepada kata kerja dan kata sendi. Jadi, kata kerja telah berubah imbuhannya, yaitu daripada perkataan mencuci kepada perkataan dicuci. Bagi frasa sendi pula dibahagikan kepada sendi nama, yaitu perkataan oleh dan frasa nama Jawi. Perkara yang sama juga boleh wujud pada contoh ayat yang lain, yaitu ayat asal, Nazahan menulis surat itu adalah berada dalam ayat aktif. Semasa proses transformasi pasif dijalankan, ayat asal tersebut akan dijadikan ayat pasif, yaitu surat itu. Ditulis oleh Nazahan. Dalam proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, diingatkan bahawa kita haruslah memerhatikan bahawa subjek itu, yaitu frasa nama, terdiri daripada kata ganti nama diri pertama, kedua, ataupun ketiga. Perlu diingatkan bahawa kata kerja yang digunakan dalam ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua mestilah dalam kata dasar. Nazahan slide yang seterusnya. Contoh ayat. Saya menjawab soalan itu semalam. Selepas proses transformasi pasif dijalankan, kata kerja menjawab haruslah dijadikan kepada kata dasar, yaitu jawab. Oleh itu, ayat pasif akan dijadikan soalan itu saya jawab semalam. Begitu juga contoh ayat, kalian membantu pengemis itu berkali-kali. Kata kerja membantu akan dijadikan kata dasar, yaitu bantu. Maka, ayat tersebut akan dijadikan pengemis itu kalian bantu berkali-kali.
Berikut merupakan rajah pohon untuk proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Yang pertama, ayat dibahagikan kepada subjek dan predikat. Dalam subjek, terdapat frasa nama, yaitu kalian. Manakala untuk predikat pula, frasa kerja yang dibahagikan kepada kata kerja, frasa nama, dan frasa keterangan. Kata kerja yaitu membantu, frasa nama yaitu pengemis itu, dan frasa keterangan ialah berkali-kali. Selepas proses transformasi pasif dijalankan, ayat tersebut akan berubah dengan ayat dibahagikan kepada subjek dan predikat. Dalam subjek mempunyai frasa nama yaitu pengemis itu. Manakala untuk predikat pula, terdapat frasa kerja yang menerangkan frasa kerja dan frasa keterangan. Jadi, frasa kerja adalah kalian bantu, manakala frasa keterangan ialah berkali-kali. Seterusnya adalah penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Penyusunan semula frasa nama sebagai objek boleh terjadi pada ayat-ayat yang mengandungi dua jenis objek, yaitu objek tempat dan objek CP. Dalam sesuatu ayat, frasa nama yang diletakkan selepas kata kerja dianggap sebagai objek tempat. Manakala frasa nama yang mengikuti objek tempat adalah objek CP. Contoh ayat, Xiao Jing menghadiahi adik sebuah buku. Maka, perkataan adik berperanan sebagai objek tempat. Manakala, frasa nama sebuah buku berperanan sebagai objek CP. Jadi, ayat tersebut boleh disusun semula dengan menggunakan proses transformasi susun semula, yaitu kedudukan objek tempat dan objek CP akan bertukar. Dengan ini, imbuhan apitan akan bertukar daripada men ataupun menkan kepada meni. Jadi contoh ayat. Contoh ayat yang selepas proses transformasi susun semula akan dijadikan sebagai Xiao Jing menghadiahkan sebuah buku kepada adik. Maka kita haruslah menambahkan frasa sendi yang bersesuaian untuk dijadikan ayat tersebut sebuah ayat yang lengkap. Contoh ayat yang lain ialah pengarah menghadiahi Jiawi sebuah pingat emas. Maka ayat tersebut akan dijadikan pengarah menghadiahkan sebuah pingat emas kepada Jiawi selepas proses transformasi susun semula. Berikut merupakan rajah pohon untuk penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Antaranya ialah ayat dibahagikan kepada subjek dan predikat. Dalam subjek, terdapat frasa nama yaitu Jiawi. Manakala untuk predikat pula, terdapat frasa kerja yang dibahagikan kepada kata kerja, frasa nama 1 dan frasa nama 2. Kata kerja yaitu menghadiahi, frasa nama 1 yaitu Jiawi, dan frasa nama 2 yaitu sebuah pingat emas. Selepas proses transformasi susun semula dijalankan, susunan ayat akan berubah menjadi ayat dibahagikan kepada subjek dan predikat. Dalam subjek, terdapat frasa nama yaitu pengarah. Manakala dalam predikat pula mempunyai kata kerja, frasa nama dan frasa sendi. Kata kerja untuk ayat tersebut adalah menghadiahkan. Manakala frasa nama adalah sebuah pingat emas. Frasa sendi pula dibahagikan kepada dua, yaitu kata sendi dan frasa nama. Kata sendi haruslah ditambah, yaitu perkataan kepada, manakala frasa nama adalah Jiawi. Akhir sekali ialah penyusunan semula melalui ayat songsang. Ayat yang mempunyai keterangan tempat, keterangan masa, keterangan syarat, keterangan musabab dan seumpamanya boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendaklah difokuskan. Contoh ayat. Contoh ayat untuk keterangan tempat ialah Nazahan pergi ke Kuala Lumpur.
Maka keterangan tempat dalam ayat tersebut ialah ke Kuala Lumpur. Jadi frasa ke Kuala Lumpur dikedepankan sehinggalah ayat itu dijadikan ke Kuala Lumpur Nazahan pergi. Contoh ayat untuk keterangan masa ialah Xiaojing akan balik ke Sarawak minggu hadapan. Keterangan masa dalam ayat tersebut ialah minggu hadapan. Jadi, perkataan minggu hadapan haruslah dikedepankan untuk dijadikan ayat songsang, yaitu minggu hadapan Xiaojing akan balik ke Sarawak. Seterusnya ialah keterangan syarat. Contoh ayat, Jawi akan membeli buku tersebut jika mendapat kebenaran daripada ibu. Keterangan syarat yaitu jika mendapat kebenaran daripada ibu haruslah dikedepankan, yaitu ayat tersebut akan menjadi jika mendapat kebenaran daripada ibu, Jawi akan membeli buku tersebut. Dan akhirnya ialah keterangan musabab. Contoh ayat, Nazahan dipuji oleh guru kerana dia menyiapkan kerja dengan baik. Keterangan musabab dalam ayat tersebut ialah kerana dia menyiapkan kerja dengan baik. Maka keterangan musabab itu dikedepankan untuk dijadikan ayat kerana dia menyiapkan kerja dengan baik. Nazahan dipuji oleh guru. Itu sahaja untuk proses penyusunan semula. Seterusnya diminta ahli panel Chiu Jiawei untuk menerangkan proses peluasan. Terima kasih Saudari Xiaojing. Diingatkan sekali lagi, nama saya Chiu Jiawei dan sekarang saya akan membentangkan proses penerbitan ayat yang terakhir iaitu proses peluasan. Oleh itu, apakah itu proses peluasan? Sebelum saya jelaskan apakah itu proses peluasan, kita haruslah mengetahui bahawa apakah maksud perkataan peluasan dahulu. Merujuk kepada Pusat Rujukan Persuratan Melayu iaitu PRPM, peluasan merupakan segala perbuatan atau usaha meluaskan. Ayat yang mengalami peluasan ialah ayat terbitan yang mana berasal dari ayat dasar. Ini bermakna sesuatu ayat mula-mulanya merupakan ayat dasar. Selepas diproseskan melalui proses peluasan, ia akan menjadi ayat terbitan. Proses peluasan ini terjadi apabila ditambah unsur lain atau unsur baharu. Terdapat 4 jenis proses peluasan iaitu peluasan frasa nama sebagai subjek, peluasan frasa predikat, peluasan dengan kata hubung, dan akhir sekali ialah peluasan melalui proses komplementasi. Saya akan terangkan peluasan frasa nama sebagai subjek dahulu. Frasa nama sebagai subjek boleh diluaskan melalui proses relativisasi, di mana relativisasi ini bermakna proses pemancangan ayat ke dalam satu ayat lain sebagai frasa relatif kepada subjek ayat yang menerima pancangan. Frasa relatif ini dapat dibentuk dengan menggunakan kata relatif yang. Marilah kita melihat contoh ayat bersama-sama supaya kita dapat fahami proses ini dengan lebih jelas dan mendalam. Contoh ayat yang pertama, perempuan itu adik saya. Contoh ayat yang kedua, perempuan itu memakai cermin mata. Setelah transformasi melalui proses relativisasi, ayat terbitan akan dibentuk dengan menggunakan frasa relatif yang. Perempuan yang memakai cermin mata itu adik saya. Di mana perempuan yang memakai cermin mata itu merupakan subjek, manakala frasa adik saya telah menjadi predikat. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa subjek ayat tersebut telah berjaya dikembangkan. Perubahan di atas dapat dijelaskan melalui raja pohon berikut. A merupakan ayat dan dibahagikan kepada S dan P. S merupakan subjek, manakala P merupakan predikat. Subjek dibahagikan kepada frasa nama lagi, di mana perempuan itu merupakan frasa nama dan subjek dan predikat dalam ayat kedua itu perempuan itu memakai cermin mata.
Selepas transformasi relativisasi, ayat akan menjadi perempuan yang memakai cermin mata itu adik saya. Seterusnya, saya akan memberikan beberapa contoh lain lagi supaya dapat mengukuhkan kefahaman anda semua. Contoh yang pertama, pelajar itu teman saya. Pelajar itu comel. Selepas ditransformasikan melalui proses relativisasi dengan menggunakan frasa relatif yang, ayat terbitan akan menjadi pelajar yang comel itu teman saya. Apabila frasa yang dipancangkan dalam ayat baharu, ia akan menjadi ayat terbitan di mana subjek sesuatu ayat itu telah diperluaskan. Contoh yang seterusnya, orang itu sudah pulih. Ayat yang kedua, orang itu sakit. Setelah transformasi akan menjadi ayat terbitan, orang yang sakit itu sudah pulih. Proses relativisasi ini hanya boleh berlaku apabila kedua-dua subjek frasa nama itu serupa atau beridentiti sama. Berikut merupakan contoh ayat bagi subjek yang tidak serupa atau tidak beridentiti sama. Yang pertama, lelaki itu sudah pulih. Ibu itu sakit. Frasa nama kedua-dua ayat ini tidak beridentiti sama. Ayat akan menjadi lelaki yang ibu itu sakit sudah pulih. Dia akan menjadi tidak gramatis. Contoh yang kedua, pemuda itu tidak turun berlari. Pemain itu lemah. Selepas transformasikan, pemuda yang pemain itu lemah tidak turun berlari. Ia telah menunjukkan ayat tersebut tidak gramatis juga. Slide yang seterusnya. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah dinyatakan di atas? Marilah kita sama-sama melihat contoh di dalam. Ayat pertama ialah pekerja itu sudah pergi. Ayat kedua ialah Ali memanggil pekerja itu. Frasa nama pekerja itu berfungsi tidak sama dalam kedua-dua ayat tersebut. Dalam ayat pertama, pekerja itu berfungsi sebagai subjek, manakala ia berfungsi sebagai predikat dalam ayat kedua. Jika ayat itu dijadikan sebagai pekerja yang Ali memanggil itu sudah pergi, proses relativisasi akan menjadi tidak gramatis. Oleh itu, kita haruslah pasifkan ayat yang akan dipancangkan itu. Lihatlah contoh di sebelah. Ayat Ali memanggil pekerja itu telah pasifkan dan menjadi pekerja itu dipanggil oleh Ali. Pada masa ini, frasa nama mempunyai identiti yang sama dan lepas proses relativisasi ini, ia akan menjadi pekerja yang dipanggil oleh Ali itu sudah pergi. Seterusnya ialah contoh ayat yang lain. Kucing itu sudah hilang. Anjing mengejar kucing itu. Oleh itu, kita pasifkan ayat yang harus dipancangkan itu menjadi kucing itu dikejar oleh anjing. Oleh itu, selepas proses relativisasi ini, akan hasilnya ayat terbitan iaitu kucing yang dikejar oleh anjing itu sudah hilang. Seterusnya, contoh seterusnya, bangunan itu akan dijual. Mereka melawati bangunan itu. Yang sama juga kami pasifkan ayat yang akan dipancangkan itu menjadi bangunan itu dilawati oleh mereka. Hasilnya ayat terbitan yang akhir iaitu bangunan yang dilawati oleh mereka itu akan dijual. Seterusnya saya akan menerangkan perluasan frasa predikat. Perluasan frasa nama sebagai predikat dapat dilakukan dengan memancang frasa relatif yang bagi menggantikan frasa nama yang sama atau serupa dengan predikat yang digugurkan. Marilah kita lihat contoh ayat. Ali memanggil budak itu. Budak itu comel. Selepas proses relativisasi, ia akan menjadi Ali memanggil budak yang comel itu. Sebagaimana yang kita tahu, perluasan bagi frasa nama sebagai subjek, kita luaskan bahagian subjek. Manakala untuk perluasan bagi predikat, kita luaskan bahagian predikat. Di mana kita dapat lihat
Ali memanggil budak yang comel itu telah meluaskan bahagian predikat sesuatu ayat. Marilah kita lihat raja pohon yang di sebelah. Yang sama A merupakan ayat dibahagikan kepada subjek dan predikat. Subjek merupakan Ali dan predikat dibahagikan kepada frasa kerja iaitu kata kerja dan frasa nama. Kata kerja ialah memanggil, frasa nama budak itu dan frasa nama dari ayat kedua ialah budak itu comel. Selepas proses relativisasi ini akan menjadi Ali memanggil budak yang comel itu. Contoh ayat yang seterusnya sama juga. Abang membeli kasut itu berwarna merah. Akan menjadi ayat seperti abang membeli kasut yang berwarna merah itu. Contoh yang seterusnya, kakak membaca buku itu. Buku itu tebal. Selepas proses relativisasi akan menjadi ayat kakak membaca buku yang tebal itu. Seterusnya kami akan lihat pada contoh yang berlainan daripada tadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan, frasa nama dalam ayat yang dipancangkan hendaklah berfungsi sebagai subjek kepada ayat pancangan tersebut. Lihatlah dan perhatikan contoh di bawah. Kami meminjam buku cerita itu. Ahmad membeli buku cerita itu. Oleh itu, kami hendaklah pasifkan ayat yang harus dipancangkan, iaitu Ahmad membeli buku cerita itu. Selepas dipasifkan, buku cerita itu dibeli oleh Ahmad. Selepas proses relativisasi ini akan menjadi kami meminjam buku cerita yang dibeli oleh Ahmad. Sama dengan contoh yang sebelah, mereka membaiki rumah mewah itu. Syarikat building membina rumah mewah itu. Kami pasifkan ayat yang yang akan dipancangkan menjadi rumah mewah itu dibina oleh syarikat building. Hasilnya ayat terbitan mereka membaiki rumah mewah yang dibina oleh syarikat building itu. Hanya sesudah ayat yang kedua atau ayat yang akan dipancangkan itu mengalami proses pasif, barulah pembentukan ayat relatif melalui transformasi relativisasi ini menjadi gramatis. Seterusnya, saya akan menerangkan pelasan dengan kata hubung, iaitu proses pelasan yang ketiga. Proses pelasan dengan kata hubung berlaku melalui proses penggabungan ayat melibatkan dua konstituen yang sama dengan menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana, jika, walaupun dan sebagainya. Kata hubung ini boleh digunakan untuk menggabungkan dua ayat atau lebih untuk menghasilkan ayat terbitan yang bersifat peluasan. Contohnya, Lily tidak pergi ke sekolah. Lily demam. Apabila kita meluaskan ayat tersebut dengan kata hubung kerana, ayat akan menjadi Lily tidak pergi ke sekolah kerana demam. Contoh yang seterusnya, Ali suka makan nasi lemak. Ahmad suka makan nasi lemak. Kami meluaskan ayat tersebut dengan menggunakan kata hubung dan akan menjadi Ali dan Ahmad suka makan nasi lemak. Contoh yang ketiga, Lucy hendak pergi ke sekolah. Maymay tidak mahu pergi ke sekolah. Selepas kita menggunakan kata hubung tetapi, ia akan menjadi Lucy hendak pergi ke sekolah tetapi Maymay tidak mahu pergi. Seterusnya saya akan menerangkan proses pelasan yang terakhir, iaitu pelasan melalui proses komplementasi. Pelasan melalui proses komplementasi ini bermaksud mengubah ayat menjadi satu frasa nama dan memancangkan ayat tersebut kepada satu ayat yang lain sebagai ayat komplement dan pelengkap. Dan pelasan melalui proses komplementasi ini biasanya kita akan gunakan bahawa atau untuk. Marilah kita lihat contoh ayat di bawah. Pihak kerajaan melaporkan sesuatu. Ekonomi negara merosot.
Hasilnya ialah pihak kerajaan melaporkan bahawa ekonomi negara merosot. Ayat tersebut dapat dijelaskan melalui rajah pohon di sebelah. Ayat ekonomi negara merosot telah mengubahkan fungsinya menjadi frasa nama dan dipancangkan kepada binaan ayat pihak kerajaan melaporkan sesuatu. Perkataan bahawa dimaksudkan sebagai tanda berlakunya komplementasi. Marilah kita lihat rajah pohon tersebut. Ayat dipisahkan kepada subjek dan predikat, di mana subjek merupakan pihak kerajaan dan predikat ada kata kerja dan frasa nama. Kata kerja merupakan melaporkan. Di bawah ayat komplemen terdapat kata komplemen dan ayat. Kata komplemen kita gunakan bahawa di sini. Manakala ayat yang kedua ialah ekonomi negara merosot. Kalau kita guna proses perluasan itu, ayat akan menjadi pihak kerajaan melaporkan bahawa ekonomi negara merosot. Contoh ayat yang seterusnya, pihak polis menjelaskan sesuatu. Mesej yang ditularkan itu merupakan berita palsu. Apabila kita gunakan kata komplemen bahawa, ia akan menjadi ayat terbitan seperti ini. Pihak polis menjelaskan bahawa mesej yang ditularkan itu merupakan berita palsu. Contoh yang kedua, guru menerangkan sesuatu. Kertas peperiksaan murid sudah selesai disemak. Yang sama juga kita gunakan kata komplemen bahawa, ia akan menjadikan guru menerangkan bahawa kertas peperiksaan murid sudah selesai disemak. Okay. Contoh di atas menunjukkan bahawa ayat yang menerima komplemen objek tepat kepada kata kerja transitif. Ada ayat yang menerima komplemen yang berupa objek CP. Contohnya, Ahmad memberitahu guru, Xiao Jing sakit perut. Selepas komplementasi, ayat akan menjadi Ahmad memberitahu guru bahawa Xiao Jing sakit perut. Kita boleh lihat melalui rajah pohon berikut, di mana ayat dipisahkan lagi kepada subjek dan predikat. Subjek merupakan Ahmad, kata kerja merupakan memberitahu, dan frasa nama dalam predikat ialah guru. Ayat komplemen dibahagikan kepada kata komplemen dan ayat yang kedua, iaitu kata komplemen kita gunakan bahawa, ayat kedua Xiao Jing sakit perut. Selepas transformasi melalui kata komplemen ini akan hasilnya ayat terbitan, Ahmad memberitahu guru bahawa Xiao Jing sakit perut. Ayat terbitan yang bersifat perluasan boleh juga berlaku sebagai hasil daripada pelaksanaan transformasi komplementasi terhadap frasa kerja. Syarat yang penting untuk memungkinkan transformasi komplemen frasa kerja terlaksana ialah kesamaan identiti perlu ada antara kedua-dua frasa nama yang menjadi subjek dalam ayat induk dan ayat yang dipancangkan. Adanya kesamaan identiti antara kedua-dua frasa nama tersebut memungkinkan frasa nama yang menjadi subjek dalam ayat yang dipancangkan digugurkan melalui proses atau rumus pengguguran kesamaan frasa nama. Contohnya, mereka pergi menjual sayur. Ayat ini boleh dipisahkan jadi mereka pergi dan mereka menjual sayur. Marilah kita lihat rajah pohon ini. Ayat dibahagikan kepada subjek dan predikat, di mana subjek merupakan mereka, predikat ada kata kerja pergi, dan ayat yang kedua dibahagikan subjek dan predikat lagi, iaitu mereka menjual sayur. Di sini kita dapat lihat mereka menggunakan kesamaan frasa nama. Oleh itu kita boleh gugurkan selepas proses pengguguran kesamaan frasa nama, ayat akan menjadi mereka pergi menjual sayur. Oleh itu, itulah sahaja daripada saya pada hari ini. Terima kasih. Okey, kesimpulannya, setiap jenis proses penerbitan ayat memainkan peranan yang penting dalam tata bahasa Melayu.
syabas kepada ahli panel kerana telah menjayakan forum hari ini, dan juga tidak lupa mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ahli panel Chu Jiawei dan Muhammad Nazahan, serta para pendengar yang turut menyertai sesi forum hari ini. Semoga para pendengar dapat dimanfaatkan dengan ilmu tentang proses penerbitan ayat yang telah dikongsi daripada forum hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okay.